Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kita dah habis 8.1 dan 8.2. Okey, hari ni kita nak masuk 8.3. Masih lagi tajuk keradioaktifan. Okey, dan kita tengok 8.3 iaitu sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, sekarang kita nak tengok apakah dia sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon. Okey, ada dua iaitu mengayon dan tidak mengayon. Okey, mengayon, tidak mengayon. Okey, apabila satu sinaran seperti sinaran radioaktif melintasi udara dan menghasilkan ion positif dan ion negatif, sinaran ini dikenali sebagai sinaran mengayon. Okey, ingat lagi tak kamu belajar sebelum ni macam mana jadi ion positif dan ion negatif? Okey, jika dia terdedah kepada udara dan menghasilkan ion negatif atau positif, okey, itu bermaksud ia adalah sejenis sinaran yang mengayon. Okey, contoh kita ada zarah alfa, okey. Ni zarah alfa ni kan. Okey. Ni zarah alfa, ini adalah yang cikgu tanda right ni ialah udara. Okey, dia neutral, dia tak ada charge. Okey, bila zarah alfa masuk je lalu kat udara. Okey, zarah alfa lalu kat udara ni, zarah alfa ni tiba-tiba menjadikan dia bercas positif. Okey. Okey, bila zarah alfa ni dia bagi positif dekat udara. Okey. So dia akan kehilangan tenaga sebab dia telah mengayonkan udara. Okey. Jadi kalau dia boleh menjadikan udara tu bercas, okey, itu bermaksud dia adalah sinaran yang mengayon. Kalau dia lalu dekat udara tapi udara tidak berlaku apa-apa perubahan, itu bermaksud itu adalah sinaran yang tidak mengayon. Okey, sekarang lepas ni kita tengok apakah dia sinaran mengayon dan sinaran tak mengayon tu, apa contoh dia. Okey, contohnya bila kita ada satu spektrum elektromagnet. Okey, sebab dalam spektrum elektromagnet ni dia ada banyak gelombang, okey, ataupun sinaran. Okey, kalau gelombang yang frekuensi rendah, frekuensi dia sangat rendah, okey, seperti radio, mikro, infrared, okey. Okey, dan juga cahaya nampak. Okey. Maksudnya frekuensi dia rendah lah. Okey. Dia adalah contoh-contoh sinaran yang tidak mengayon. Okey. Jadi macam gelombang radio, gelombang mikro, infrared, cahaya nampak kan, cahaya kita ni dia tidak akan mengayunkan udara. Okey, jadi dia adalah sejenis sinaran yang tidak bertindak balas lah dengan badan kita ke. Okey, jadi dia tak bahaya walaupun kita terdedah kepada sinaran tu. Okey, tapi kalau sinaran yang boleh mengayon macam tadi, okey, contohnya seperti ultra ungu. Okey, lepas tu sinar X dan yang ketiga adalah sinar gamma. Okey, apabila ia boleh mengayonkan udara, okey, dia terdedah kepada udara dan boleh mengayonkan, okey, dan membentuk satu ion positif atau negatif. Okey, jadi maksudnya dia bertindak balas lah. Okey, jadi kalau kita terdedah kepada sinaran ni terlalu banyak, maksudnya dia akan bagi tindak balas kepada badan kita lah. Jadi dia tak bagus lah kalau kita terdedah kepada sinaran ni terlalu banyak. Okey. Jadi untuk tajuk ni kita cuma nak tengok, nak fokus kepada 3 jenis sinaran mengayon. Okey, kita ada sinar alfa, sinar beta dan juga sinar gamma. Okey, ni alfa, beta, gamma. Okey, sekarang kita nak tengok apakah ciri-ciri dia. Okey, dari segi sifat semula jadi, alfa adalah nukleus helium sebenarnya. Dia adalah nukleus helium, okey. 42, okey, nombor proton dia 2, 4 ni dia punya nombor.
nombor neutron, bukan nombor neutron, nombor nukleon. Okey. Okey, kalau beta pula dia merupakan elektron. Sejenis elektron, dan sinar gamma adalah sejenis gelombang elektromagnet yang mana dia tidak mempunyai nukleus lah. Okey, dia adalah sejenis gelombang. Okey, kalau alfa dia bercas positif, beta bercas negatif, gamma adalah neutral. Okey. Kuasa pengayunan pula. Okey, alfa adalah sangat tinggi pengayunan dia. Maksudnya dia boleh mengayunkan udara dengan cepat. Okey, beta sederhana dan gamma adalah paling rendah. Okey, dia tidak mengayunkan udara, sangat rendah, tapi dia mempunyai kuasa penembusan yang sangat tinggi. Okey, kita tengok ya, kuasa penembusan. Okey, tengok alfa, dia kuasa penembusan dia paling rendah. Okey, sehingga dia tak boleh tembus kertas pun. Kertas pun dia tak boleh tembus. Okey, tapi kalau beta, okey, beta dia boleh tembus kertas tapi dia tak boleh tembus aluminium. So dia adalah sederhana. Kalau alfa adalah rendah. Okey, dan yang ketiga kita ada gamma. Okey. Gamma ni kuasa penembusan dia paling tinggi sebab dia boleh tembus kertas, dia boleh tembus logam, tapi dia cuma tak boleh tembus plumbum yang tebal. Okey, plumbum ni kena tebal juga. Plumbum kena tebal 10 cm. Okey, baru dia tak boleh tembus. Okey, jadi kalau kena kat badan kita boleh tembus tak? Boleh sebenarnya. Okey, so ingat gamma mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi. Sekarang kita tengok pemesongan dia pula. Okey, dalam medan elektrik. Dalam medan elektrik maksudnya kita ada cas elektrik. Okey, maksudnya kita ada terminal positif dan juga negatif. Okey, disebabkan alfa ni dia bercas positif, dia akan tertarik kepada negatif. Sebab tu dia akan bengkok. Okey. Manakala beta adalah bercas negatif. Okey, jadi dia akan tertarik kepada cas positif. Sebab tu dia bengkok kat sini. Dia akan bengkok kat positif. Okey, alfa akan bengkok ke negatif. Okey, tapi kenapa beta ni dia bengkok lebih? Maksudnya pembengkokan dia besar. Disebabkan zarah beta ni dia ringan. Okey, jadi ringan. Bila ringan senanglah dia bengkokkan. Alfa ni dia lebih berat. Okey, bila berat dia susah nak bengkok. Okey. Dan yang last sekali, alfa langsung tak bengkok. Dia akan bergerak lurus. Sebab apa? Sebab alfa adalah neutral. Okey, tu dalam medan elektrik. Okey, kemudian dalam medan magnet pula. Okey, pemesongan dalam medan magnet. Kalau kita letak dalam medan magnet. Okey, sama juga. Dia akan terpesong sebab dia bercas. Okey, alfa. Okey, bila kita letak dalam satu medan magnet. Okey, ni kita kena belajar. Okey, petua tangan kiri Fleming nak tentukan arah dia. Okey. So, alfa adalah positif. So, dia akan ke atas. Okey. Beta disebabkan dia negatif, dia akan turun ke bawah. Dan gamma dia tak ada cas. Jadi, dia tidak dipesongkan. Okey. Maksudnya, dia tidak dipesongkan. Okey. So, dia akan bergerak lurus. Okey. So, nanti kamu akan belajar lebih lanjut tentang macam mana kita nak tengok pemesongan ni berdasarkan petua tangan kiri Fleming. Okay, so sebentar tadi kita dah tahu dah macam mana ciri-ciri sinar ion tu kan. Okey, sekarang kita tengok apakah sumber sinar ion dalam alam sekitar.
Okey, so sebenarnya kita ada dua jenis. Okey, yang pertama semula jadi. Okey, yang memang dah wujud. Okey, iaitu yang pertama kita ada sinaran kosmik dan juga sinar latar belakang. Okey, nanti kita tengok apa dia kosmik dengan latar belakang. Okey, tapi kita juga boleh buat sinar ni Okey, iaitu macam mana boleh jadi sinar mengayon? Yang pertama dalam nuklear lah, keradioaktifan kita belajar. Okey. So kalau berlaku kemalangan nuklear, dia akan mengeluarkan sinar radioaktif. Ujian nuklear, okey, macam ujian senjata nuklear. Okey, dan juga penggunaan radioisotop dalam perubatan. Okey, yang ni memang kita guna untuk kebaikan, okey, untuk perubatan. Apakah dia sinar kosmik? Okey, pernah dengar perkataan kosmik kan? Okey, sinar kosmik ialah sinaran bertenaga tinggi yang dihasilkan di luar sistem suria atau dari galaksi lain. Okey, so kalau perkataan kosmik ni selalunya dikaitkan dengan alam semesta kan, ataupun space kan. Okey, angkasa lepas. Okey, oleh sebab itu sinaran kosmik dikenali sebagai sinaran kosmik galaktik. Okey, sinaran ni datang daripada galaksi lain. Bukannya galaksi kita yang sedia ada. Okey. Okey, manakala sinaran latar belakang. Okey, sinar latar belakang terdiri pada pelbagai jenis sinaran mengayon dalam alam sekitar. Okey, kalau kosmik tadi dari luar galaksi, latar belakang ni dalam bumi kita ada. Okey, dalam alam sekitar dia ada Okey, dia terhasil daripada apa? Okey, yang pertama, daripada sinaran kosmik bila sampai dekat bumi. Yang kedua, disebabkan keradioaktif persekitaran daripada bahan radioaktif semula jadi. Okey, ingat tak yang uranium semua tu kan dia adalah bahan semula jadi yang kita jumpa dalam bumi. Okey, jadi kalau kawasan yang ada uranium, dia akan adalah sinaran yang terbebas. Jadi kita ada sinar latar belakang. Okey, ataupun sisa radioaktif daripada kemalangan nuklear. Okey, seperti yang berlaku dekat dekat Chernobyl, dekat Fukushima hari tu kan. Okey, berlaku kemalangan nuklear. Okey, lepas tu radioisotop daripada kegunaan perubatan. So, yang ni sumber semula jadi dan juga buatan manusia. Dia akan ada sinar latar belakang. Jadi maksudnya sinar latar belakang ni maksudnya walaupun kita bukannya duduk dalam dekat dalam reaktor nuklear yang ada memang nuklear, yang memang ada radioaktif, tapi sebenarnya memang wujud juga. Okey? Kalau kamu ada satu alat untuk ukur, kamu akan nampak memang ada sinar latar belakang ni. Dia akan wujud. Okey? Okey, contohnya macam ni kan. Ni. Kalau kita ada alat ni, okey. Okey, kita akan tengok ada bacaan juga. Okey, walaupun ni dekat kebun bunga ataupun dekat kawasan sekolah, mana ada radioaktif kan? Mana ada bahan radioaktif? Tapi masih ada bacaan sinar latar belakang. Okey, so sinar latar belakang tu datang dari mana? Okey, tadi kita dah cerita. Okey, sinar mengayon yang diserap ke badan manusia akan merosakkan sel badan. Oleh itu, kesan biologi daripada sinaran mengayon terhadap badan manusia diukur dalam kuantiti yang dikenali sebagai dos. Okey, dos 1 sievert adalah bersamaan dengan 1 joule tenaga sinaran mengayon yang diserap oleh 1 kilogram tisu hidup. Okey. Jadi unit pengukuran dos sinar belakang yang lazim digunakan adalah microsievert. Okey. Okey, so micro ni adalah negatif 6. Maksudnya 0.0000001. Okey, jadi maksudnya dia adalah sangat kecil. Okey, jadi yang semula jadi ni adalah sangat kecil. Seterusnya kita tengok contoh-contoh. Okey, berapakah sinaran yang dikeluarkan? Okey. Okey, ini yang semula jadi kan. Memang berlaku dekat kita. Okey, bukannya ada kemalangan bahan nuklear pun.
Okey, yang pertama, angkasa lepas dia akan membebaskan 0.35 microsievert setahun. Okey, kalau TV 0.01 microsievert per jam. Okey. Jadi per jam. Okey, jadi kita tak bolehlah terlalu kerap sangat. Bukan kerap, maksudnya 24 hours kan dengan komputer dan TV sebab dia mengeluarkan sinaran mengayon juga. Okey, sinar X 5.5 microsievert per ujian. Okey, sebab tu kalau kita nak buat sinar X tak boleh banyak kali dalam masa setahun. Okey, dia ada dia punya had dia. Okey, merokok. Merokok ni 5.55 microsievert per batang. Okey, jadi sangat bahaya. Okey, orang yang merokok. Okey, bangunan pun mengeluarkan juga sinaran radioaktif sebanyak 1.5 microsievert per tahun. Makanan, makanan kita pun ada juga mengeluarkan sinaran radioaktif. Okey, tapi sangat sikitlah per tahun. Alam sekitar. Okey. Penerbangan. Orang yang naik kapal terbang, 0.03 microsievert per jam. Okey. Sebab tu kalau juruterbang ni dia dalam sebulan tu dia mungkin 2-3 kali je dia akan pandu kapal terbang tu Okey, sebab dia tak boleh terdedah terlalu lama dekat atas. Okey, sebab ada sinaran kosmik. Okey, kalau bukit ke rumah yang tinggi pun akan mengalami sinaran kosmik juga. Okey, 0.3 hingga 0.5 microsievert setahun. Okey, apakah dos sinaran latar belakang yang selamat? Okey, so kita tak boleh lebih daripada 0.02 per jam. Okey, 0.2 microsievert per jam. Okey, ataupun kalau setahun tak boleh lebih 1.752 microsievert setahun. Ataupun 1.752 microsievert setahun. Okey, tu yang saintis dah kaji lah, dos yang selamat untuk kita. So, kita dah tahu kan sinaran tu berbahaya kat kita. Jadi, apakah langkah untuk mengatasi, okey, maksudnya nak mengurangkan pendedahan kepada sinaran radioaktif tadi. Okey, so yang pertama kalau sinar latar belakang ni, okey, yang pertama yang boleh kita buat adalah menggunakan alat perlindungan yang sesuai seperti kacamata dengan anti ultra ungu. Okey, sebab cahaya nampak kan ada ultra ungu juga kan. Okey, so pakai kacamata yang anti ultra ungu. Yang kedua, kalau kita nak untuk sinar X, pengambilan foto sinar X, okey, kita ikut doktor lah, preskripsi doktor. Kalau doktor kata 2 kali setahun je boleh buat, jadi kita tak boleh buat selalu lah. Okey, yang ketiga untuk televisyen. Kalau televisyen memang kita suka tengok televisyen kan. Okey, so mesti kena jauh. Okey, dengan sekurang-kurangnya 2 meter. Okey, jangan terlalu dekat. Yang ketiga, makanan yang dicemari dengan bahan radioaktif. Okey, jangan makan makanan yang dihasilkan di kawasan yang dicemari bahan radioaktif. Okey, seperti ikan dari laut yang dicemari oleh bahan radioaktif. Okey, so makanan ni kalau ada sinaran radioaktif maksudnya dia tercemar dengan ujian radioaktif. Okey, sinaran kosmik. Sinaran kosmik contohnya, waktu bekerja seorang juruterbang dihadkan untuk tempoh tertentu kerana juruterbang terdedah kepada sinaran kosmik. Okey, jadi dia tak boleh, bukan hari-hari dia akan bawa kapal terbang naik ke atas. Okey, so dia ada jadual dia. Okey, itu adalah cara-cara kita nak mengurangkan pendedahan kepada sinaran yang mengayon. Okey. Okey, baiklah, sudah habis Okey. So kita dah habis dah pasal sinar yang boleh mengayon dan tidak mengayon dan apakah sumber dia dan apakah kesan dia kepada kita. Okey, sekarang untuk praktis formatif 8.3. Okey, kamu buat soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3, okey, sebagai homework. Okey, dalam buku tulis. Okey, untuk minggu ini so untuk next topik kita akan jumpa minggu hadapan untuk topik 8.4. Okey, sekian, terima kasih.